Ini adalah minggu yang suram bagi media arus perdana dan terutamanya untuk New York Times. Saya rasa kita patut bertanya, bagaimana New York Times yang dahulunya merupakan benteng dan kemuncak kewartawanan barat, kini telah menjadi saluran untuk kebencian tertua dalam sejarah. Saya ingin mulakan dengan sesuatu yang telah lama mengganggu pikiran saya. Dan jika Anda seorang yang berprinsip serta percaya pada kebenaran, bukti, dan kedaulatan undang-undang, perkara ini sepatutnya turut mengganggu Anda juga. Minggu ini, New York Times telah menerbitkan sebuah rencana pendapat oleh Nicholas Kristof. Dan biar saya beritahu apa yang didakwa oleh Kristof, sekiranya Anda belum mendengarnya, dan saya harap Anda sudah tahu. Beliau mendakwa bahwa askar-askar Israel terlibat dalam perbuatan rogol secara sistematik, satu amalan rogol yang sistematik terhadap tahanan Palestina. Beliau mendakwa bahwa anjing-anjing telah dilatih untuk menyerang tahanan secara seksual. Sekarang, walaupun mungkin kita pernah dengar perkara ini, saya mahu kita renungkan sejenak. Karena itu adalah satu dakwaan yang sangat dahsyat dan melampau. Mana-mana editor yang serius, mana-mana wartawan yang serius, mana-mana manusia yang serius, pasti akan berhenti sejenak dan bertanya satu soalan sebelum menekan butang terbit. Di mana buktinya? Sekarang saya mau jelaskan dengan sangat jelas dari awal lagi. Jika mana-mana askar, sama ada mereka Amerika, Eropa, atau Israel, melakukan jenayah, Anda siasat dan Anda dakwa. Itulah yang dilakukan oleh negara demokrasi, dan Israel tidak terkecuali. Israel ialah sebuah negara demokrasi, dan negara demokrasi tidak takut kepada siasatan. Tetapi itu bukan yang berlaku di sini. Apa yang berlaku di sini adalah sesuatu yang jauh lebih jahat daripada sekedar artikel buruk. Apa yang berlaku di sini ialah satu mesin, sebuah mesin yang direka untuk mengambil tuduhan yang paling melampau dan paling menghasut terhadap negara Yahudi. Mencuci tuduhan itu melalui rangkaian aktivis, menghiasinya dengan kepala surat New York Times, dan menyuntiknya ke dalam aliran maklumat global. Sebelum sesiapapun sempat untuk bertanya satu soalan sukar sekalipun. Dan apa yang saya mau kita lakukan ialah membongkar mesin itu satu demi satu. Pertama sekali ada corak di sini. Dan sebelum kita masuk ke artikel minggu ini, kita semua perlu paham perkara ini. Ada orang akan kata, begini, akhbar memang buat kesilapan. Wartawan kadang-kadang salah. Baiklah, munasabah. Tapi ini bukan satu kesilapan, ini adalah satu corak. Mari kita imbas kembali ke 17 Oktober 2023. Itu hanya 10 hari selepas pembunuhan beramai-ramai oleh Hamas, apabila mereka membunuh 1.200 orang Yahudi. Pada masa itu, saya sedang bersiaran langsung melakukan satu temu bual, apabila seorang askar dari unit juru cakap IDF mula berdiri di belakang kamera dan memberi isyarat kepada saya supaya menamatkan temu bual itu dengan cepat. Dan saya berhenti, lalu saya tanya dia, apa yang sedang berlaku? Dan dia berkata begini, ada laporan bahwa berlaku letupan di Hospital Al-Ahli di Gaza. Saya kata, baiklah. Dan dia berkata, sudah ada artikel yang keluar mengatakan kitalah yang melakukannya. Malah New York Times telah menerbitkan tajuk utama berikut. Serangan udara Israel membunuh 500 orang di Hospital Gaza. Sekarang dalam beberapa menit, tajuk utama itu tersebar di mana-mana. Terdapat rusuhan yang berlaku di seluruh Timur Tengah. Terdapat pemimpin dunia yang mengecam Israel. Raja Abdullah dari Jordan membatalkan sidang kemuncak dengan Presiden Biden. Dan kemudian, sudah tentu, cerita itu runtuh. Ia bukan serangan udara Israel. Dan jumlahnya bukan 500 orang yang maut. Dan ia juga tidak berlaku di dalam hospital itu sendiri. Ia adalah roket tersasar yang dilancarkan oleh Jihad Islam Palestina yang mendarat di Gaza dan terkena tempat letak kereta hospital mereka sendiri. Terdapat 5 kesilapan besar dalam satu tajuk utama itu. Dan The Times menyembunyikan pembetulan tersebut sehingga beberapa hari kemudian, selepas kerosakan telah berlaku. Sebulan kemudian, The Times menerbitkan satu lagi artikel, mendakwa kadar kematian orang awam Israel di Gaza hampir tidak pernah berlaku dalam peperangan modern, malah jika dibandingkan dengan Rusia dan Ukraina. Sekarang, tidak pernah berlaku sebelum ini, malah jika dibandingkan dengan Rusia, seorang penulis blog, dan hanya mengambil seorang penulis blog biasa. Pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa di Mariupol sahaja, Rusia membunuh lebih ramai orang awam berbanding jumlah yang didakwa oleh Hamas untuk seluruh Gaza. Dan inilah ironi sebenarnya. The New York Times sendiri telah melaporkan secara meluas mengenai pembunuhan beramai-ramai orang awam di Mariupol. Wartawan mereka sendiri telah menulis tentangnya. Editor mereka sendiri telah menerbitkannya. Namun entah bagaimana, wartawan mereka sendiri terlepas pandang perkara itu. The Times dengan pantas memadam perenggan itu dari laman web mereka.
Tiada notis pembetulan di situ. Anda tidak akan menemuinya. Tiada pendedahan dibuat. Antara 7 Oktober 2023 dan 7 Jun 2024, New York Times mengakui bahwa mereka telah membuat 72 kesilapan dalam liputan perang mereka. 48 daripadanya melibatkan Israel. Itu 48 kesilapan. Sekarang pada satu ketika, orang yang rasional akan berhenti bertanya sama ada ini adalah kesilapan jujur, dan mulai bertanya sama ada institusi itu sendiri mempunyai masalah naratif, bias struktur, atau kesimpulan yang telah ditetapkan yang tidak akan berubah walau sebanyak mana bukti diberikan. Dan itu membawa kita kembali kepada minggu yang menyakitkan ini untuk media. Sekarang, mari kita bincangkan bagaimana Christoph sebenarnya membina hujahnya, karena disinilah tirai mula terbuka. Rantaian sumber berjalan melalui NGO aktivis, testimoni tanpa nama, perantara ideologi, dan ekosistem advokasi anti-Israel, termasuk rakyat Israel yang telah berpaling tadah terhadap negara mereka sendiri. Itulah asas kepada laporan tersebut. Itulah yang diputuskan oleh New York Times sebagai cukup untuk menuduh Israel menjalankan program rogol secara sistematik. Dan supaya kita tidak pikir bahwa ini adalah satu kebetulan, artikel Christoph dikeluarkan satu hari sebelum satu kajian besar akan diterbitkan mengenai rogol sistematik yang dilakukan terhadap lelaki dan wanita Israel. Itu benar-benar berlaku pada 7 Oktober dan hari-hari berikutnya. Seseorang telah menjangkakan perkara ini akan berlaku dan berkata, kita perlu bertindak lebih awal. Kita perlu menetralkan perkara ini. Kita perlu keluarkan sesuatu yang akan mengubah keadaan. Jadi mereka gunakan segala yang mereka ada, dan mereka memberi ruang kepada seorang wartawan yang pernah memenangi hadiah Pulitzer yang mempunyai sumber yang kurang kukuh, dan mereka ketengahkan laporan itu. Sekarang, salah satu organisasi utama di sebalik tuduhan terhadap Israel ialah sesuatu yang dipanggil Euromed. Ia adalah pemantau hak asasi manusia Eropa Mediterranean. Itu kedengaran sangat neutral. Ia berpusat di Geneva, kedengaran sangat rasmi, kedengaran seperti sebuah organisasi yang serius. Baiklah, mari kita selidik sedikit di sebalik permukaan. Mari kita gores sedikit, macam tiket loteri, dan lihat apa yang tersembunyi di bawahnya. Dan, wow, ia adalah organisasi yang sama yang sebelum ini mendakwa bahwa Israel menuai organ daripada mayat rakyat Palestina. Menuai organ. Itu sudah berlaku pada tahun 2024. Sekarang, itu adalah bahasa fitnah darah zaman pertengahan yang diselubungi dengan kepala surat pertubuhan bukan untung. Namun, mereka menjadi salah satu penyebar utama di sebalik dakwaan yang kini dianggap sebagai fakta yang sah di seluruh dunia. Kemudian ada Shael ben Ephraim. Nama itu kedengaran seperti bahasa Ibrani. Dia mesti seorang rakyat Israel. Dia mesti tahu apa yang sedang berlaku, betul? Dia membuat tesis kedoktorannya tentang meninggalkan Zionisme. Dan dia adalah bekas ahli akademik yang pernah berkhidmat di UCLA yang saya cadangkan Anda Google untuk melihat dakwaan gangguan seksual yang pernah dikaitkan dengannya, serta sama ada dia dipecat atau meninggalkan jabatannya secara sukarela. Tapi saya serahkan kepada Anda untuk melihat rekod beliau. Dia mengumpulkan dakwaan daripada kumpulan advokasi, termasuklah tidak mengejutkan Euromed dan CARE. Dia mendakwa telah bercakap dengan pengawal di jabatan negara. Kita tidak tahu siapa mereka. Dan dia membentangkannya sebagai bukti program penderaan sistematik, termasuk penggunaan anjing. Sekarang, perkara ini diperbesarkan oleh sesuatu yang dipanggil Electric Intifada. Owen Jones membangkitkan kes dari Chile di bawah Pinochet, yang melibatkan seekor anjing yang didakwa digunakan di Chile terhadap tahanan, sebagai bukti bahwa dakwaan adalah munasabah, bahwa seekor anjing boleh merogol seseorang. Dropsite News menerbitkan laporan tersebut tanpa pengesahan bebas. Alia Bunama, pengasas bersama Electric Intifada, menyatakan ia antara kekejaman paling kejam yang pernah didengarnya. Dan kemudian, New York Times memberikan keseluruhan ekosistem itu satu perkara yang ia kekurangan, yaitu legitimasi institusi media arus perdana. Itulah mesinnya. Dakwaan aktivis, penguatan oleh NGO, peningkatan di media sosial, semuanya makin bertambah. Dan kemudian sebuah akhbar elit mengesahkan. Anda ulang dan ulang lagi, dan apabila The Times meletakkan namanya pada perkara itu, berjuta-juta orang di seluruh dunia menganggap ia mesti benar karena ia adalah New York Times. Tuduhan itu sendiri menjadi satu cerita, dan pengesahan hanya menjadi perkara sampingan. Sekarang bagaimana pula dengan accountability? Itu tidak pernah berlaku. Sekarang, biar saya tangani tuduhan yang paling menjijikan. Tuduhan itu ialah askar Yahudi melatih anjing untuk menyerang secara seksual tahanan Palestina. Ini bukan salah laku yang terpencil.
Ini bukan penyalahgunaan oleh seorang askar yang bertindak sendirian. Dakwaan itu ialah anggota tentara Israel secara sistematik melatih anjing sebagai satu program, sebagai dasar untuk merogol tahanan. Sekarang, apakah asas bukti untuk dakwaan luar biasa ini? Testimoni tanpa nama. NGO aktivis seperti Euromed, perantara yang bermotif ideologi seperti Shell. Tiada bukti forensik yang disahkan secara bebas, tiada pengesahan perubatan yang dikeluarkan secara umum, tiada saksi yang dikenal pasti sanggup memberi keterangan di bawah sumpah. Itu sahaja. Jika seseorang masuk ke bilik berita New York Times dan membuat dakwaan bahwa Jabatan Polis Amerika atau tentara Perancis secara sistematik melatih anjing untuk merogol tahanan, adakah Anda pikir penerbit Times akan membenarkan perkara itu disiarkan? Tanpa satupun bukti forensik, tanpa satupun sumber yang dinamakan, tanpa satupun pengesahan perubatan yang bebas? Sudah tentu tidak. Tetapi apabila tuduhan itu ditujukan kepada Israel, tahap bukti langsung tidak diambil kira. Dan sebagai tambahan, juru latih anjing profesional turut memberi pandangan. Brandon McMillan, host pemenang Anugerah Emmy untuk rancangan Lucky Dog di CBS, berkata beliau tidak pernah mendengar tentang anjing yang dilatih untuk merogol manusia. Dan beliau juga tidak pikir perkara ini munasabah dari segi biologi. Kenapa? Karena anjing jantan tidak akan terangsang secara seksual atas arahan seperti mana anjing serangan dilatih untuk menggigit. Mekanisme itu memang tidak berfungsi. Tapi itu tidak penting, karena tuduhan itu menyokong naratif tersebut. Dan dalam ekosistem media yang kita ada hari ini, menyokong naratif sudah memadai. Disinilah sejarah mula bergema dengan sangat kuat, karena inilah yang dipanggil fitnah darah. Dan hakikatnya, fitnah-fitnah darah, dan mari kita panggil ini dengan tepat, satu fitnah darah, sebenarnya tidak pernah berasaskan bukti. Ia adalah tentang mewujudkan justifikasi moral untuk membenci orang Yahudi. Di Eropa zaman pertengahan, orang Yahudi dituduh meracuni perigi, mencemarkan simbol keagamaan, membunuh kanak-kanak Kristian supaya kami boleh menggunakan darah mereka, dan membakar matzah untuk Paskah Yahudi. Wah, itu pasti sangat-sangat sedap. Bahasa mungkin berubah sepanjang abad. Mekanisme fitnah darah tidak berubah. Mekanismenya tetap sama. Pilihlah tuduhan yang paling keji sekali. Singkirkan semua piawaian bukti dan sebarkan melalui institusi yang memberikannya kredibiliti. Di Eropa, ia adalah gereja. Pada zaman modern, ia adalah New York Times. Sekarang, Christoph bukanlah orang bodoh. Dia seorang yang bijak. Dia pemenang hadiah Pulitzer. Dia faham bahwa dakwaan yang sebegini melampau memerlukan beberapa bentuk pengesahan dari Israel, kerana tanpa itu, artikel tersebut kelihatan seperti apa adanya. Alat aktivis, risalah propaganda yang disamarkan sebagai berita. Jadi dia berpaling kepada orang yang mereka selalu rujuk, yaitu Ehud Olmert. Sekarang, Ehud Olmert ialah bekas Perdana Menteri Israel. Sekarang, saya bukanlah dikenali sebagai peminat Ehud Olmert jika Anda pernah menonton rancangan ini atau temu bual saya. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku di sini adalah penting, karena Christoph memetik Olmert yang berkata, adakah saya percaya ia berlaku? Sudah tentu. Implikasinya jelas, bekas Perdana Menteri Israel mengesahkan dakwaan rogol sistematik, penyiksaan seksual, dan anjing kecil digunakan sebagai alat serangan seksual. Satu-satunya perkara ialah, Olmert, dan ini agak di luar kebiasaan, beliau sebenarnya secara terbuka membantah, dan beliau menjelaskan, saya tidak mengesahkan dakwaan ini, dan saya tiada pengetahuan yang menyokong dakwaan ini. Olmert menjelaskan bahwa beliau bercakap secara umum mengenai dakwaan salah laku semasa perang. Dan saya tidak gembira beliau berbuat demikian. Sebenarnya, saya rasa ia menyedihkan. Tetapi beliau tidak mengesahkan dakwaan rogol sistematik, penyiksaan sistematik, dan penggunaan anjing secara sistematik terhadap tahanan. Jadi sekurang-kurangnya menurut Olmert, Christoph telah membina satu gambaran palsu dengan menggunakan petikan yang telah dikeluarkan daripada konteksnya dan membentangkannya sebagai pengesahan Israel terhadap dakwaan. Sedangkan sumber itu sendiri, Olmert, mengatakan beliau tidak pernah mengesahkannya. Sekarang, itu bukanlah kewartawanan. Itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah manipulasi. Dan New York Times perlu memberikan pembetulan penuh kepada Ehud Olmert dan para pembacanya. Sekarang, sebahagian besar naratif ini bergantung kepada sebuah fasiliti yang dipanggil Sde Teiman. Jadi, mari kita kupas tentang Sde Teiman dan lihat apa yang sebenarnya berlaku di sana. Selepas 7 Oktober, Israel tiba-tiba mendapati dirinya perlu memproses sejumlah besar pengganas Hamas dan suspek pengganas yang telah ditangkap semasa pertempuran aktif. Sde Teiman menjadi pusat tahanan dan saringan risikan semasa perang.
Dan ya, terdapat dakwaan penyalahgunaan yang timbul. Oleh kerana Israel adalah sebuah demokrasi, mereka membuka siasatan. Itulah yang dilakukan oleh negara demokrasi. Tetapi kemudian sesuatu berlaku yang sepatutnya membimbangkan setiap pemerhati yang jujur. Kes utama melibatkan 10 anggota simpanan IDF yang ditahan selepas rakaman yang bocor, kelihatan menunjukkan penganiayaan terhadap seorang tahanan Palestin. Video itu meletup di peringkat antarabangsa. Ia kelihatan sangat memberatkan. Askar-askar membawa seorang tahanan di belakang perisai rusuhan, jauh dari kamera. Itu sahaja yang ada dalam video ini. Namun, soalan mula timbul hampir serta-merta. Penghadang perisai rusuhan itu? Ini adalah prosedur standar Force 100 semasa pemeriksaan dan bukannya atas sebab-sebab yang mencurigakan. Seorang wartawan penyiasatan di Khan Ha'atz, Khan 11 di Israel, telah mengenal pasti ketidakselarasan yang melibatkan cap massa yang berkaitan dengan rakaman tersebut. Soalan juga timbul mengenai garis massa dakwaan itu sendiri. Paling penting, naratif meluas mengenai penyiksaan seksual secara sistematik jauh melebihi pertuduhan yang akhirnya dibawa ke mahkamah. Menjelang awal tahun 2025, laporan menunjukkan bahwa pertuduhan serangan seksual yang menjadi inti naratif awam tidak lagi termasuk dalam pertuduhan rasmi. Laporan-laporan kemudian menunjukkan bahwa pertuduhan itu telah digugurkan sepenuhnya. Dan Peguam Jenderal Israel yang terlibat dalam membocorkan rakaman itu kemudiannya telah meletak jawatan dan kini sedang disiasat kerana dengan sengaja membocorkan bahan tersebut. Dan memalsukan bahan tersebut untuk meredakan dakwaan bahwa jabatan beliau terlalu berlembut. Jadi beliau membocorkan bahan yang telah direka itu kepada media. Supaya akan ada kempen terhadap 10 anggota simpanan, satu kempen yang tidak adil, yang kemudian boleh beliau sokong dan tunjukkan bahwa beliau sebenarnya mendakwa askar Israel kerana melakukan kesalahan, walaupun mereka sebenarnya tidak pernah melakukannya. Ini telah menjadi salah satu kempen fitnah terbesar dalam sejarah negara Israel. Wanita ini entah bagaimana berjaya melarikan diri daripada tahanan tentera dan membuang telepon bimbitnya ke dalam laut, tetapi akhirnya ia berjaya ditemui. Begitu juga dengan keseluruhan plot ini, dan asas keseluruhan kes pendakwaan dalam kes ini telah ditolak oleh mahkamah. Bermakna seluruh asas yang digunakan oleh New York Times untuk membina naratif sejarah rogol sistematik oleh Israel runtuh apabila disiasat. Dan sekarang saya ingin tunjukkan sesuatu kepada Anda, kerana hipokrasi di sini begitu jelas, sehingga ia perlu disebut secara terang-terangan. Pada minggu yang sama, New York Times menerbitkan artikel Nicholas Kristof yang menuduh Israel menjalankan rejim rogol. Akhbar itu juga menyiarkan satu lagi artikel mengenai Ukraine. Tajuk utama kemunculan robot pembunuh rakyat Ukraine yang membentuk masa depan peperangan. Artikel itu meraihkan pembangunan drone otonomi Ukraine, sistem penyasaran AI, dan senjata yang boleh membuat keputusan sendiri untuk menggunakan kekuatan maut. Masa depan pembunuhan oleh mesin. Dan nadanya, ia penuh kekaguman. Ia inovatif dan bersifat futuristik. Malah, kini dalang Ukraine di sebalik ini boleh membunuh bukannya 35.000 orang Rusia seminggu, tetapi 50.000 orang Rusia seminggu. Sekarang persoalannya bukan sama ada mesin patut membunuh atau sama ada mereka membunuh orang yang betul. Anda perlu membaca beratus-ratus perkataan dalam artikel itu. Dan kemudian, hampir seperti nota kaki, barulah muncul bantahan. Beberapa kumpulan hak asasi manusia mempunyai kebimbangan. Itulah keraguannya. Sekarang, bayangkan New York Times menyiarkan artikel tentang Israel dengan nada seperti itu. Israel membentuk masa depan peperangan, penargetan AI, inovasi, keperluan. Boleh awak bayangkan? Sebab saya tak boleh. Bila Ukraine membina sistem pembunuhan autonomi, itu dianggap inovasi. Bila Israel melawan Hamas selepas pembunuhan beramai-ramai orang Yahudi terburuk sejak Holocaust, tiba-tiba bahasanya jadi genosid, kebiadaban, sadisme, dan rogol. Ketidakseimbangan moral itu bukan satu kebetulan. Ia adalah satu pilihan editorial yang konsisten dibuat berulang kali oleh akhbar paling berkuasa dalam dunia berbahasa Inggris. Akhbar yang sama yang memromantiskan drone pembunuh autonomi di Ukraine menyiarkan tuduhan gaya zaman pertengahan tentang tentara Yahudi melatih anjing untuk merogol tahanan. Dan mereka sama ada tidak perasan akan percanggahan itu kerana terlalu terperangkap dalam bilik gema woke mereka atau mereka tidak peduli. Tetapi kedua-dua kemungkinan itu sepatutnya membuat Anda rasa terganggu. Sekarang, saya ingin mengakhiri dengan sesuatu yang sebenarnya memberi saya kepuasan minggu ini.
Perdana Menteri Netanyahu mengumumkan bahwa Israel berhasrat untuk menyaman New York Times berkenaan artikel ini. Dan saya ingin katakan dengan jelas, bagus. Itulah tindakan yang tepat sekali. Selama bertahun-tahun, New York Times telah beroperasi dengan anggapan bahwa mereka boleh menerbitkan apa sahaja tentang Israel berdasarkan mana-mana sumber, walaupun sumber itu diragui tanpa menghadapi sebarang akibat. Mereka hanya memasukkan pembetulan kecil secara senyap-senyap yang tiada siapa nampak, atau penarikan balik yang disembunyikan. Dan kemudian mereka terus beralih kepada tuduhan seterusnya. Era itu perlu berakhir. Anda perlu buat mereka berhadapan di mahkamah. Buat mereka jelaskan dengan tepat standar bukti apa yang mereka gunakan sebelum menuduh Israel, sebuah negara demokrasi, menjalankan rejim rogol secara sistematik. Buat mereka pertahankan rantaian sumber di bawah sumpah. Memastikan institusi berkuasa bertanggung jawab bukanlah satu ancaman kepada kebebasan bersuara. Ia adalah penggunaan kebebasan bersuara. The New York Times bukanlah kebal daripada penelitian, dan Israel mempunyai hak sepenuhnya untuk menuntut pertanggungjawaban. Ini bukan lagi sekedar masalah media. Ini adalah krisis legitimasi. Apabila institusi elit seperti The Times mengabaikan piawaian bukti, terutamanya apabila tuduhan itu ditujukan kepada orang Yahudi dan negara Yahudi, mereka bukan sahaja merosakkan kewartawanan. Mereka merosakkan asas masyarakat sivil itu sendiri. Mereka memberikan kebenaran moral untuk membenci. Jika jenayah berlaku di jabatan negara, siasatlah dakwa orang yang bertanggung jawab. Israel tahu bagaimana untuk melakukan perkara ini. Israel telah mendakwa orang apabila perlu dan akan melakukannya lagi. Tetapi tuduhan seperti ini yang sangat menghasut, tuduhan yang mengulangi fitnah paling lama dan paling berbahaya dalam sejarah manusia, memerlukan bukti yang sangat kukuh. Bukanlah keterangan tanpa nama. Bukan NGO aktivis yang bercakap tentang Israel menjual organ penderma daripada rakyat Palestin. Bukan juga rantaian sumber yang runtuh apabila Anda tarik satu benang sahaja. Anda tahu, persoalan sebenar di sini akhirnya bukan tentang Israel. Persoalannya ialah sama ada institusi elit ini sanggup menggunakan piawaian bukti yang sama terhadap tuduhan ke atas orang Yahudi dan rakyat Israel seperti yang mereka gunakan terhadap tuduhan ke atas sesiapa sahaja. Ini bukanlah satu tuntutan yang radikal. Ini adalah tahap minimum yang sepatutnya. Dan hakikat bahwa kita perlu menyatakannya secara terbuka, sekali lagi, sudah cukup untuk memberitahu Anda segala-galanya tentang di mana kedudukan kita sekarang. Kita perlu menuntut bukti, terutamanya apabila tuduhan itu ditujukan kepada orang Yahudi dan Israel. Ini adalah True East dan saya Darren Spielman.